Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati Tuan Haji Aizi Saidi bin Abdul Aziz, Imam Besar Negeri Terengganu. Seterusnya ahli lembaga pengurusan Masjid Negeri, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kehadrat ilahi dengan izin dan ketentuannya, sekali lagi dapat kita bertemu di Masjid Negeri ini. Kali terakhir saya mengadakan ceramah di masjid ini dalam program bicara perdana suara masjid khas pada 26 hari bulan Julai tahun 2013, hari Jumaat pukul 2 petang, bersamaan 18 Ramadan 1434 Hijrah. Maknanya hari ini genap 813 hari saya tidak berceramah di masjid ini. Kali terakhir kita berbincang di sini tajuknya Al-Quran Pemangkin Kecemerlangan Ummah. Disebabkan sudah 813 hari, bersamaan 2 tahun, 2 bulan, 21 hari, saya percaya tuan-tuan tak ingat sikit abuk dah benda hak kita ceramah pada tarikh itu. Hari ini insya-Allah bersempena dengan musim Ma'al Hijrah, kita akan membahaskan satu tajuk, pengajaran di sebalik Muharram dan juga peristiwa hijrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, syukur kehadrat ilahi juga kerana kita pada pagi ini sudah banyak amalan-amalan baik yang kita lakukan. Sebentar tadi baru saja kita selesai solat subuh secara berjemaah, yang mana sabit dengan hadis sahih Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mendengar Nabi bersabda, "Man shallal insya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfa laili, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama sholal lail kullahu." Hadis riwayat Muslim. Siapa semayang insya' berjemaah, sama pahalanya seperti dia qiyamul lail separuh malam. Tapi siapa semayang subuh berjemaah, sama dia buat qiyamul lail sepanjang malam. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah berada pada 4 hari bulan Muharram 1437, dan jarang dibangkitkan dan diceritakan tentang Muharram ini juga bukanlah calang-calang bulan. Namun disebabkan Muharram ini dia tenggelam dengan sambutan hijrah, maka kurang diceritakan di sana sini tentang kelebihan bulan Muharram. Muharram ini Allah telah letakkan dia salah satu daripada 4 bulan haram, dan nama dia pula Muharram, yang secara bahasanya dimaksudkan bulan yang diharamkan. Apa erti Muharram ini, bulan yang diharamkan? Kata Abu Amir Ibnu Al-A'la, Muharram ini dinamakan bulan yang diharamkan kerana pada bulan ini apa bentuk peperangan termasuk jihad diharamkan pada bulan ini. Justru itulah kata para ulama, jihad ini benda besar. Bahkan orang Islam kalau dalam hatinya tidak ada sedikit pun niat nak berjihad, orang ni mati munafik. Tetapi walau sebesar mana pun jihad itu, pada bulan Muharram ditangguh dulu 1 bulan. Menggambarkan kalau jihad yang merupakan perkara yang sangat disyariatkan itu pun dilarang pada bulan Muharram, maka ini bermakna perkara-perkara lain yang tak berfaedah lagilah kena dikurangkan. Jihad tu pun kena stop dulu. Tapi sayang, di tempat kita ataupun di negara kita, kalau dalam televisyen tandingan menyanyi silih ganti bulan Muharram ni. Habis awak muda naik malam hari Ahad ni, awak tua pula menyanyi, tanding dia berlawan-berlawan. Kita tak ada masalah. Masalahnya ni bulan Muharram, bulan yang kena diharamkan benda-benda hak tak berfaedah. Sepatutnya sepanjang tahun, tetapi bulan Muharram ni dia kena raikan sungguh-sungguh. Apa sebab? Seperti hak saya sebutkan tadi, dia antara 4 bulan yang Allah letakkan sebagai bulan-bulan yang haram, yang mana Allah Ta'ala berpesan dalam Quran,
inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12, yang mana 12 ni telah pun Allah Ta'ala tetapkan dalam kitabullah sejak penciptaan langit dan juga bumi. Dan antara 12 bulan itu ada 4 yang sangat suci, dan itulah ketetapan agama yang lurus. Dan di hujungnya Allah Ta'ala sebut, jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan suci tersebut. Surah At-Taubah ayat 36. Baik itu dalam satu hadis daripada Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi perjelaskan apakah keempat-empat bulan yang haram itu. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman ini Nabi sebut dia sentiasa berputar bentuknya sewaktu Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi ini. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Dan setahun itu ada 12 bulan, dan di antaranya terdapat 4 bulan yang sangat dihormati. Apakah bulan itu? Salasun mutawalliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Nabi sebut 3 bulan dia berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan ada 1 bulan terpisah, iaitu Rajab Mudhar, yang terdapat di antara bulan Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Hadis muttafaqun alaih. Jadi antara 4 bulan ini, Muharram salah satu daripadanya, dan kita sedang berada pada hari yang keempat. Ulama sehingga membahaskan antara 4 bulan ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab ini, mana satukah bulan yang paling afdal sekali? Banyak dibahaskan, kata Hasan Al-Basri dan juga sebahagian ulama dalam kitab Lataiful Ma'arif. Antara bulan-bulan tersebut, dimulakan bulan itu dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Maknanya Muharram pun bulan suci, Zulhijjah pun bulan suci. Antara mereka ini ada kelebihan. Kata ulama, bulan Ramadan dia ada goh dia kerana ada Lailatul Qadar. 21 sampai 30 ni time dia Lailatul Qadar. Zulhijjah dia ada goh dia. Antara 9 sampai 13 Zulhijjah itu time orang sibuk dengan haji dan juga korban, ada kemuliaan dia. Dan Muharram pun ada goh dia, iaitu pada 10 Muharram ataupun Ashura, itu banyak peristiwa bersejarah yang berlaku. Sebab itu gabungan Ramadan, Zulhijjah dan Muharram ini tak boleh dipisahkan. Dia adalah rangkaian bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Sebab itu keistimewaan lain bulan Muharram, sebab dia dinamakan sebagai Syahrullah. Ini tak ada pada bulan lain. Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram, wa afdalus salah ba'da al-faridah salatul lail. Nabi sebut sesungguhnya puasa yang paling afdal sekali selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Apakah bulan Allah? Muharram, Nabi sebut. Dan semayang paling afdal selepas fardu adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Jadi bulan Muharram ini banyak sungguh kelebihan. Dipanggil dia dengan bulan Allah. Dan dalam kata Imam As-Suyuti, puncanya bulan Muharram ini dipanggil bulan Allah sebab Muharram ini dikatakan satu-satunya bulan yang diletakkan namanya selepas datangnya syariat Islam. Dia bulan-bulan Arab ni ada 12. Ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Safar, Ramadan. Kata Imam As-Suyuti dalam syarah Suyuti ala Sahih Muslim, 11 bulan yang lain namanya itu dah pun wujud sebelum zaman Islam lagi. Zaman jahiliah dah pun wujud. Ramadan itu walaupun bulan suci dalam Islam, tapi Ramad itu dah wujud dalam zaman jahiliah. Masuk Islam diteruskan saja nama. Tapi Muharram tidak. Lepas Islam datang, Allah gantikan ada satu bulan yang lain dengan nama Muharram,
dan Allah sandarkan pada dirinya sendiri, iaitu Syahrullah. Dan kata setengah ulama, dinamakan juga Muharram ini Syahrul Asam, iaitu bulan yang sunyi. Sunyi sebab tidak ada sebarang konflik peperangan pun pada bulan Muharram ini. Sebab itu kalau betul orang yang berjuang di jalan Allah, para mujahidin, sepatutnya bulan Muharram dia berehat 1 bulan. Tapi sebaliknya hak berlaku, sama ada di Syria atau kawasan-kawasan konflik yang lain, pertempuran tetap berlaku. Jadi kita boleh nilai sendiri perjuangan mereka itu ikut agama ataupun tidak. Kalau dia orang hak mujahidin jihad fi sabilillah, dia akan hentikan dulu gencatan senjata 1 bulan sebagai menghormati bulan Muharram itu. Sebab itu sepanjang bulan Muharram ini, antara amalan yang sangat terkenal dianjurkan oleh agama kita, tidak lain tidak bukan adalah amalan berpuasa. Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Tidak ada puasa yang paling afdal lepas daripada Ramadan melainkan Muharram. Dan kita digalakkan berpuasa di bulan ini, lebih khusus lagi pada hari Ashura. Ada tinggal dalam seminggu kurang lebih. Ada satu hadis Ibn Abbas radhiyallahu an pernah bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallamul Madinah fara'al yahudi tasumu yauma Ashura. Nabi masa dia tiba di Madinah, Nabi tengok orang Yahudi dia puasa pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Nabi tanya, faqala ma hadza? Qalu hadza yaum salihun. Hadza yaumu najallahu bani Israel min aduhum fasamahu Musa. Orang Yahudi ditanya oleh Nabi, hari ni hari apa hak kamu berpuasa ini? Dijawab oleh Yahudi, hari ni hari special, sebab pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel daripada musuh-musuh mereka. Justru itu Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Maka Nabi menjawab, fa ana ahaqqu bi Musa minkum fasamahu wa amara bi siyamih. Nabi sebut, berbandingmu dengan aku hak lebih berhak terhadap Nabi Musa berbanding kamu semua. Jadi aku akan berpuasa dan aku perintahkan sahabat aku turut berpuasa pada 10 Muharram tahun yang mendatang. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu para sahabat dan juga Nabi sendiri ambil perhatian puasa Ashura. Ma ra'aitun Nabi yataharra siyamu yaum fadlahu ala ghairi ila hadha yaum Ashura. Nabi sebut, sahabat sebut, kami tak pernah tengok Nabi bersungguh berpuasa pada bulan-bulan yang biasa selain daripada bulan Ramadan, melainkan hari Ashura, kata para sahabat. Sehingga Nabi sebut siyamu yaum Ashura inni ahtasib 'ala Allah ay yukaffir sanatil lati qablahu. Puasalah kamu pada hari Ashura, Nabi sebut, sebab aku berharap Allah ampunkan dosa-dosa kamu yang lalu kalau kamu puasa pada hari Ashura ini. Cuma peringatan kepada hadirin yang ingin berpuasa Ashura, jangan puasa 10 Muharram saja. Kena berpuasa sehari sebelum dan juga sehari selepas. Ini kaedah kita nak menjalankan puasa Ashura. Jangan semata-mata 10 Muharram. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi kita puasa pada hari Ashura dan Nabi suruh para sahabat berpuasa, ada sahabat yang komen pada Nabi, ya Rasul, bapa kita puasa pada hari yang mana hari ini orang Yahudi dan Nasrani pun turut mengagungkan 10 Muharram ini. Tak boleh ke kita beza sedikit dengan mereka, macam kita ra'i juga ke dia pada hari ini? Nabi menyebut, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumnal yaumal tasi'. Insyaallah tahun depan kita akan berpuasa bermula 9 Muharram, kata Nabi. Qala falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwaffiya Rasulullah. Para sahabat sebut, tapi sayang belum sempat tiba Muharram tahun depan, Nabi kita telah pun diwafatkan pada tahun tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka mudah ceritanya, 9 Muharram puasalah juga. Lagi molek nak puasa esok lusa ni, puasalah. Tapi jangan tumpu pada
hari 10 Muharram saja. Tujuannya sumut tasi' wal ashir wa khaliful yahud. Itu saja. Puasalah pada 9 dan 10 Muharram dan berbezalah kita dengan orang Yahudi. Ini riwayat daripada Imam Al-Baihaqi. Sebab itu kata ulama ada 3 kaedah kita puasa Muharram ini. Pertama, yang paling sempurna sekali, paling comel sekali, puasa 3 hari, iaitu pada 10 hari bulan, 9 dan juga 11. Mana 9, 10, 11. Hak ni paling comel sekali. Kemudian hak boleh juga dibuat puasa 9 dan juga 10. Hak ni paling banyak sekali hadis. Hak ketiga, puasa 10 Muharram saja. Ada setengah ulama sebut makruh puasa 10 Muharram saja. Hak keempat, tak puasa pun tak apa, benda sunat saja, tak ada masalah. Usah nak gege-gege, tak puasa tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau nak buat, ambil hak nombor 1, 9, 10, 11. Dok buat 2 hari, 9, 10. Daya buat sehari-sehari sajalah, 10, tak ada masalah. Tak puasa tak apa, tak ada masalah. Benda teknikal saja, ya. Baik, selesai hak pertama. Muharram bulan mulia, jangan kita lupakan. Muharram bulan yang mulia. Yang kedua, kebetulan pula bila tiba saja Muharram, kalau di Malaysia kita sambut hijrah. Untuk makluman, peristiwa hijrah Nabi tidak berlaku pun pada bulan Muharram. Dan kita tak faham kenapa kita sambut hijrah bulan Muharram. Apa sebab? Nabi berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah pada Khamis 26 hari bulan Safar, bersamaan 9 September 622. Tak ada kaitan dengan Muharram. Tapi apa sebab bulan Muharram di negara kita buat ma'al hijrah? Hak ni ada sebab, ada sejarahnya. Walaupun fakta secara historicalnya, sejarahnya, Nabi bukan hijrah bulan Muharram, Nabi hijrah bulan Safar. Tapi peristiwa ini telah diambil oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk diabadikan kenang-kenangan sampai bila-bila. Itu tujuannya. Dia sebab orang selalu ingat Nabi hijrah ni mudah. Oh, mudah je Nabi Umar dengan Abu Bakar naik unta sampai Madinah. Sampai Madinah orang nyanyi Tala al-Bad, macam mudah. Seolah-olah Nabi hijrah tu macam kita naik bas dari Tanjung ke Kuantan, begitu saja, tak ada masalah. Tak, hijrah ini kerja susah. Apa sebab? Kalau kita cerita kronologi dia, itinerary dia, Nabi sebelum dia pergi hijrah, dia pergi ke Gua Sur dahulu. Gua Sur. Nabi bertolak hari Khamis 26 Safar. Gua Sur ini, kalau kita tengok peta, dia tidak berada pada lokasi perjalanan antara Mekah dengan Madinah. Tak. Dia adalah lokasinya patah balik ke belakang. Contoh, kita dari Kuala Terengganu nak ke Kuantan. Sepatutnya kalau Nabi nak singgah antara Kuala Terengganu dengan Kuantan, Nabi singgahlah di Marang ke Keluluk, ke mana cari kepuk dulu. Tak. Nabi patah balik ke belakang, pergi Setiu. Pelik. Bapa patah balik ke belakang, duduk menarik 3 hari. Duduk menarik 3 hari. Macam kita sekarang daripada Kuala Terengganu nak ke Kuantan, patutnya singgah di Marang. Tak, kita pergi ke Penarik, makan ICT dulu, ikan celup tepung dulu. Lepas tu baru pergi ke Madinah, baru pergi ke Kuantan. Pelik. Tapi itu ada sebab. Ada sebab. Kerana Nabi ketika dia keluar daripada rumah, Nabi menghadapi masalah musuh-musuh kafir Quraisy yang tidak henti-henti menjejaki pergerakan Nabi. Saya nak kongsi satu riwayat. Kan kita belajar penceramah pun banyak cerita. Nabi bila dia nak keluar daripada rumah, dia minta Ali bin Abi Talib tolong ganti tempat tidur dia. Sebab rumah dia masa tu dikepung oleh 50 orang pemuda Quraisy berkuda, yang hanya tunggu masa Nabi nak keluar, dia nak tebas kepala Nabi. Ramai-ramai. Tujuannya 50 pemuda dari 50 keluarga berbeza. Kalau serentak bunuh, keluarga Nabi tak boleh tuntut bela. Sebab ramai 50 keluarga dia nak berperang, tak berapa tahun nak habis. Jadi dia akan tutup ke NFA. Nabi dapat makluman, Allah malaikat beritahu dah ada orang mengepung.
Nabi pun membacalah petikan daripada surah Yasin, yang kita sering amalkan doa itu bila nak lalu di roadblock tak, tapi tak jadi semua. Wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim. Banyak orang beramal tapi ilmu pelik-pelik, tak nak bayar tiket bas baca ayat tu tak betul lalu. Nabi baca tu sebab dia nak keluar pada rumah. Ketika Nabi keluar, orang hak mengepung tak nampak. Hak ni kita biasa dengar dalam ceramah. Tapi jarang orang bercerita bahawa kenapakah Nabi kena keluar daripada rumah dalam keadaan sulit begitu. Dan kenapakah walaupun Nabi dah keluar tanpa dikesan, tapi akhirnya dia berjaya juga dikejar oleh Suraqah bin Malik. Apa sebab? Kan dia dah keluar senyap-senyap, apa boleh jumpa balik? Jawapannya kerana ini nak cerita Nabi hijrah payah. Nabi nak tinggalkan Mekah bukan senang. Sebab Mekah ini orang-orang Arab Quraisy, mereka ni ada satu ilmu, yang mana ilmu ni dipanggil ilmu Al-Jazibiyah. Ilmu Jazibiyah ini ilmu aroma. Dia mengenal bau-bauan. Orang Arab ni dia mahir dengan bau-bauan. Dia bau satu benda, dia tahu itu apa benda. Kalau di Malaysia ni kita panggil tracker, IBAN tracker. Kalau dalam Senoi Perak, VAT, dalam polis dia ada Senoi Perak, orang asli, apa ni, PGA. Geng-geng ni dia kenal bau. Kalau dalam tentera, dia ada hak geng-geng ranger ni, dia ada IBAN tracker, biasa orang Sarawak. Dia boleh kenal daun, tanah, dia boleh bau, dia tahu ni ada kemenih lalu, dia tahu. Orang Arab pun ada ilmu ni, dia panggil Jazibiyah. Nabi ketika keluar daripada rumah, 50 pemuda bersama dengan kuda masing-masing, tak sedar Nabi lalu. Bila siang hari mereka serbu tengok Sayyidina Ali. Apa mereka buat? Mereka panggil Abu Jahal. Abu Jahal ni rupanya pakar menjejak trek, pakar menjejak kesan-kesan tapak kaki. Abu Jahal datang ke lokasi. Bayangkan ada 50 pemuda berkuda. Kaki manusia ada 2. Mana kalau dah 50 orang, sudah ada 100 kaki. Kuda 4 kaki, 200 kaki. Jadi di kawasan situ saja ada 300 tapak kaki. Tapi Abu Jahal dia boleh kenal mana kaki kuda, mana kaki pemuda, mana kaki Nabi. Ini ilmu dia. Dia boleh tengok, dia cek, dia bau. Dia kata, ni kaki Muhammad, dia kata. Kemudian dia mengengok ke arah bintang, dia mencari bintang Asy-Syi'ra, bintang hak terus menuju ke arah utara. Lalu dia pesan pada pasukan dia, mu ikut je arah ini, mu akan jumpa dengan Muhammad. Itu sebab Nabi ketika nak hijrah, dia kena ada satu orang penghilang jejak, Abdullah bin Uraikid. Orang pelik, apa di tanah padang pasir nak kena ada penghilang jejak? Padang pasir ni bukan ada jejak. Tiup di angin, pasir beralih kat lain pula. Tak, dia berhadapan dengan orang-orang Arab hak memang cekak mencari jejak. Kemudian bila sudah Nabi berlalu, Abu Jahal tahu kedudukan Nabi. Dia beritahu pada anak buahnya, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik kejar. Hak tu cerita kita biasa dengar. Kejar-kejar jatuh, kejar-kejar jatuh, kejar-kejar jatuh. Suraqah heran, aku penunggang kuda hak hebat, macam mana aku asyik jatuh nak kejar Muhammad ini? Tu sebab orang Melayu panggil nafsu serakah. Nafsu serakah. Serakah tu Suraqah, Suraqah bin Malik. Jatuh bangun, tidak erti kecewa, tidak ada. Jatuh bangun, jatuh bangun. Nafsu serakah. Suraqah bin Malik. Suraqah sampai pada Nabi, dia kata, Muhammad, berhenti. Aku ditawarkan tangkap kamu. Nabi ni pakar merunding. Dia merunding tahu. Dia tahu Suraqah ni pakar nego. Hei Suraqah, mu tangkap aku, berapa reward mu boleh dapat? Kata Suraqah, aku kalau boleh tak balik, bawa balik mu ke Mekah, aku dibayar 100 ekor unta. Nabi dia boleh tanya, 100 ekor unta je untuk tangkap aku? Suraqah, gini, kita runding. Kalau aku boleh up lagi mu punya reward, mu boleh tak lepas aku? Nabi pakar rundingan juga.
Mu boleh bagi berapa ke aku? Suraqah tanya. Ini orang nak bagi aku 100, mu nak bagi berapa? Kata Nabi, Suraqah, gini, anggap perkara hari ni tak pernah berlaku. Mu tak pernah jumpa aku tak pernah jumpa mu. Aku bagimu ganjaran lebih tinggi pada itu. Ganjaran apa? Kata Suraqah, gini, apa kata aku beri padamu nanti mahkota Raja Parsi. Suraqah ketawa. Muhammad, agak-agak kalau nak buat janji. Mu sebut nak bagi aku mahkota Parsi, mu gi musafir selai sepinggang. Mu nak bagi bila? Nak bagi bila? Kata Nabi, Suraqah, mu kenal aku daripada kecil, aku pernah menipu tak? Aku pernah bohong atau tidak? Memang tak pernah. Aku kata aku beri. Benda tak ada sekarang, tapi aku beri ya. Suraqah ni orang bisnes. Gini Muhammad, cakap janji mulut tak guna, sign surat sikit boleh. Baik. Nabi kata tak ada masalah. Dia keluar kertas, tulis, hari ni Muhammad janji pada aku nak bagi ni. Dia sign sikit. Dia kata aku tak boleh nak sign. Buatlah benda-benda tanda kata mu janji. Nabi ambil cincin, cok. Dia simpan surat itu. Dia balik. Saya ringkaskan cerita. Suraqah bin Malik akhirnya dia masuk Islam. Di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kerajaan Parsi jatuh ke tangan orang Islam. Seluruh harta-harta kerajaan Parsi ni sekarang di Baghdad, di Iran dengan Iraq dekat-dekat, dia bawa balik ke Madinah. Ketika dia dibentangkan untuk diagihkan pada tentera Islam sebagai harta rampasan perang, Suraqah bin Malik duduk tengok ramai-ramai, tengok harta. Dalam banyak harta ada mahkota Raja Parsi. Ketika Umar Al-Khattab pegang, mikir nak bagi ke siapa benda ni, nak masuk Baitul Mal, nak pecah share macam mana ni. Suraqah bin Malik angkat tangan. Wahai Amirul Mukminin, itu mahkota ana punya. Umar tak apa buatmu pula, ramai lagi orang lain nak. Nabi janji dah ke saya. Orang marah ke dia, bila masa Nabi janji ke mu? Mujur dia ada surat. Mu tengok aku tulis surat. Ni cerdik aku ni ada surat, agreement, sign lawyer. Mu tengok ni. Semua tengok. Ketika itu Umar Al-Khattab, para sahabat semua menangis, menitik air mata. Apa sebab menangis? Ya Rasulullah, jauh wawasanmu ya Rasulullah. Baru naik unta nak hijrah ke Madinah, kerajaan Islam tak ada lagi, tapi wawasan Nabi nak jatuhkan kerajaan Parsi. Jauh wawasanmu ya Rasul. Walaupun mu tak sempat tengok pun kejayaan Islam, tapi hari ini terbukti. Semua orang menangis ketika itu. Jadi dipendekkan cerita, perjalanan hijrah bukan mudah. Nabi keluar daripada rumah menuju ke Gua Sur penuh dengan linangan air mata. Terkenallah satu hadis, Nabi ketika keluar daripada Mekah, dia naik di atas bukit, dia pandang balik kota Madinah, kota Mekah. Apa Nabi jawab? Apa Nabi kata? Wallahi innaka la ahabbul baqa ila Allah walaula innani akhrajtu minka ma kharajtu. Nabi menangis sebut, hei Mekah, demi Allah aku sangat cinta padamu, hai Mekah. Demi Allah, kalau tidak kerana aku disuruh hijrah, nescaya aku tak akan tinggalkan kamu, wahai Mekah. Nabi doa, nangis. Nabi cakap dengan kota Mekah, cintanya Nabi pada Mekah. Berapa orang di kalangan tuan-tuan hak pernah buat begini ke bandar Kuala Terengganu? Panjat bukit kecil, bukit besar, cakap dengan Kuala Terengganu, Kuala Terengganu, demi Allah aku cinta padamu, Kuala Terengganu. Kalaulah tidak kerana aku naik pangkat posting ke Dungun, aku takkan tinggalkanmu, Kuala Terengganu. Nangis, nangis. Tak pernah. Sebab tak cinta pun ke Kuala Terengganu, cakap saja, cinta tak. Nabi dia cakap dengan kota Mekah. Kemudian Nabi duduk di Sur 3 hari. Sebelum sampai di Sur ada satu persimpangan Juhfah. Juhfah ini simpang antara Mekah dan Madinah. Sampai di situ Nabi berhenti, termenung Nabi, sebab persimpangan dia nak tinggal ke Mekah. Datang Jibril, ya Rasul, kenapa kamu termenung? Adakah kamu rindu pada Mekah? Nabi diam saja. Jibril fahamlah ini makna Nabi rindu. Jibril beritahu, ya Rasulullah, percayalah, Allah akan balikkan kamu ke Mekah satu hari nanti dengan kejayaan yang kilang gemilang. Baru Nabi lega, Nabi teruskan perjalanan. Benar, Nabi balik semula ke Mekah.
dalam Fathu Mekah tanpa membawa senjata, Nabi berjaya semula mendapat Mekah tahun 9 Hijrah. Kemudian Nabi pun bergeraklah menuju ke Madinah daripada Gua Sur pada hari Isnin 1 Rabiul Awal bersamaan 13 September 622 Masihi. Belum Muharram lagi ni, baru bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi tiba di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 20 September 622 Masihi. Selepas Nabi berjalan selama seminggu, sampailah ke Quba dan Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Bila duduk 4 hari, Nabi bincang-bincang, pergilah ke Madinah. Tapi bukan untuk hijrah, nak pergi riki dulu, pergi survey. Nabi pun dengan sahabat-sahabat pergilah ke Madinah untuk melawat pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal bersamaan 24 September 622 Masihi. Nabi pergi, Nabi tak duduk, pergi tengok dulu mana tapak masjid kita nak buat di mana, mana pasar saya nak tengok ni apa benda kita boleh buat. Sahabat-sahabat daripada Mekah semua dah beres duduk rumah orang ni, tak ada merempat, settle. Nabi balik semula ke Quba. Nabi balik ke Quba dan Nabi berehat di Quba selama 10 hari. Relax di Quba 10 hari. Waktu sebab Masjid Quba tu penting untuk kita ziarah. Kalau buat ziarah Madinah, jangan sibuk Masjid Nabawi saja, Masjid Quba jangan lupa. Hak tu tempat cinta pandang pertama Nabi ketika hijrah. Tu sebab dia lama duduk Quba, masjid yang diasaskan atas takwa, Masjid Quba. Nabi sebut siapa ada semayang pergi Masjid Quba, semayang 2 rakaat, sama pahala dia buat umrah 1 kali. Oh, besar tu. Lebih afdal jalan kaki lah. Jalan kaki daripada Madinah ke Masjid Quba. Tak jauh, 10 km ya, tak masalah. 10 kilo Nabi jalan kaki, tak masalah. Kemudian dah 10 hari Nabi berehat, barulah Nabi pindah secara penuh dari Quba ke Madinah pada hari Isnin 22 Rabiul Awal bersama 4 Oktober 622 Masihi. Maknanya bermula daripada Nabi keluar pada rumah sampailah Nabi hijrah betul-betul di Madinah, total perjalanan Nabi memakan masa 25 hari. Tapi hadirin hadirat sekalian, sepanjang tarikh itu tak ada satu pun Muharram. Apa sebab Nabi ambil kita sambut Muharram ni kait dengan hijrah? Jawapannya adalah hijrah ini hanya diletakkan 16 tahun selepas daripada peristiwa itu, iaitu berlaku di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang meletakkan peristiwa hijrah sebagai permulaan tahun Islam. Itu puncanya. Itu sebab Nabi tak pernah sambut hijrah, dan Nabi juga tak ada doa mak hijrah, sebab nak ada macam mana benda tu 16 tahun lepas dia baru wujud. Ada orang tanya soalan tak berapa cerdik. Ustaz, Nabi buat dah doa mak hijrah? Allah, soalan orang tak sekolah je begitu. Macam mana Nabi nak doa hijrah, dia tak sambut hijrah? Bukan dia tak sambut, zaman dia tidak ditentukan penentuan tahun hijrah. Tahun hijrah hanya berlaku di zaman Umar Al-Khattab. Kisahnya Umar Al-Khattab ini ada 2 sebab. Satu riwayat daripada Maimun bin Mahran radhiyallahu anhu. Zaman itu ada orang kata Maimun bin Mahran, gubernur Islam zaman Umar tulis surat ada bulan tak ada tahun. Sebab tahun ni tak wujud zaman itu. Tahun ini dia tak ada dalam bentuk nombor, dia dalam bentuk binatang, tahun rimau, tahun gajah gitu. Macam kita pun orang Melayu, kita pakai tahun ikut kejadian juga. Boh besar, boh merah, banjir besar, banjir tu. Umur Pak Cik berapa? Oh, dah ingat zaman Jepun gini. Masa boh besar Pak Cik umur berapa? Kecil lagi masa tu. Kita boleh teka lah. Dia ingat ikut kejadian. Maka orang Arab pun gitu kok. Tahun gajah, tahun ni. Tak berapa kemah dari segi pentadbiran. Jadi bila ada hak tulis bulan Syaban, tak ada tahun. Bila sampai surat Sayyidina Umar pelik. Apa ni? Surat ni surat bila ni? Hak dulu ke hak baru, hak bila tak tahu. Jadi Umar kata tak boleh jadi, kita kena buat tahun. Ada satu lagi riwayat daripada Sya'bi, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
dia dikomplain oleh pegawai dia, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia mengadu pada Umar, Tuan punya surat pada kami ni jadi keliru arahan ni. Nak suruh buat bila? Nak suruh buat sekarang ke, tahun depan ke, buat esok tak tahu. Sebab tak ada tahun, ada bulan saja. Umar jadi mikir, ya tak ya juga. Payah kita nak buat kerja tahun tak ada ni. Ginilah, kita buat mesyuarat, bincang. Macam mana nak kira tahun Islam? Jadi ada orang mencadangkan kita ambil permulaan tahun Islam, dikira daripada mula Nabi dapat wahyu, mula-mula dilantik jadi Nabi Gua Hira, kita kira tu tahun pertama. Sahabat fikir-fikir, tak apa sesuai, cari orang lain. Ada orang cadangkan Isra' Mi'raj, masa Nabi Isra' tu kita kira itulah tahun pertama. Tak setuju, buat bengkel, buat semena, macam-macam lah, bengkel, semena, itu ini. Akhirnya putuskan ambil hijrah. Apa sebab? Kerana hijrah ni dia banyak benda yang kita boleh ambil pelajaran, strategi, teknikal, keselamatan, macam-macam. Umar pun fikir, maka sejak pada hari itu, bermulanya pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 Hijrah bersama 638 Masihi, bermulalah kiraan 1 Muharram ataupun tahun 1 Hijrah. Itu permulaannya. Itu sebab hadirin hadirat sekalian, jangan kita besar-besarkan permasalahan hak dibangkitkan. Hak ni Nabi buat dak, hak ni dak, benda tu nak buat macam mana? 16 tahun lepas Nabi hijrah barulah wujudnya sambutan ma'al hijrah ini. Hak kena pada pula tarikhnya bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, persoalan pagi ini, apa pengajaran yang besar kita boleh ambil daripada Muharram dan juga hijrah? Pengajarannya begitu banyak. Sebab itu hijrah, kalau kita cerita daripada sudut sejarah, dia dah pun berlalu dan tak akan berulang kembali. Tapi hijrah sebagai satu strategi, itu banyak kita boleh belajar. Pertama, kita tengok Nabi lepas pada peristiwa hijrah, nombor 1 buat masjid, nombor 2 menyatukan Ansar Muhajirin, yang ketiga buat perjanjian dengan orang bukan Islam, yang keempat menguasai ekonomi Madinah. Hak ni saya kira kita sebagai orang Islam kena ambil pelajaran. Orang Islam saya kira sekarang di negara kita 3 perkara buat. Bina masjid, subhanallah, masya-Allah. Kalau di Terengganu saja masjid ada berapa banyak? Semua masjid comel-comel. Semua masjid banyak, tak ada masalah. Terengganu tak ada masjid tak comel. Semua comel-comel. Mana-mana dun, satu masjid. Bukan satu mukim, satu masjid. Satu dun, satu masjid. Mihrabnya begitu cantik, luar biasa. Macam di Pahang, masjid pun luar biasa juga. 602 buah masjid. Sebab benda kawasan Perdana Menteri, semua peruntukan turun. Masjid banyak. Orang ramai tak ramai cerita lain, masjid banyak. Jadi nak pertama kita buat sebagaimana Nabi buat. Hak kedua, penyatuan Ansar Muhajirin. Hak ni pun tak ada masalah. Kita orang Islam, tuan-tuan orang Terengganu, saya orang Pahang. Orang Pahang mari Terengganu, cari makan di Terengganu. Orang Terengganu tak ada masalah. Asal kita orang Melayu, orang Islam, marilah cari rezeki, tak masalah. Kita di Pahang, orang Kelantan, mari, tak ada masalah. Mana budaya Ansar Muhajirin kita wujud. Daripada segi perjanjian dengan bukan Islam, banyak. Kita duduk di Terengganu, ada kawan-kawan bukan Islam, walaupun agama lain, tapi kita dah berjanji bahawa ini negeri kita bangun sama-sama. Perjanjian dalam bentuk siasah politik macam-macam. Cuma keempat, iaitu penguasaan ekonomi ini kurang. Hak ni saya kira kita kena ambil perhatian kembali. Sebab itu hijrah ini dia nak menjentik semangat kita orang Islam. Selain pada buat masjid, selain penyatuan, selain perjanjian dengan bukan Islam, ekonomi jangan lupa. Sebab itu Nabi antara strategi paling utama ekonomi. Maaf tuan-tuan sekalian, dalam konteks kita di Malaysia ini, ekonomi kita jauh rendah, orang-orang Islam lah khususnya, berbanding dengan kawan-kawan kita hak bukan Islam. Saya ambil contoh, bukan kita nak cerita dari segi perkauman, tak. Ni nak bagi semangat. Tengok 10 orang paling kaya di Malaysia. Sumber daripada majalah Forbes. Ini majalah rasmi tentang orang-orang kaya-kaya. Nombor 1 paling kaya di Malaysia ini, namanya Tan Sri Robert Kwok Hock Nien, Cina. Robert Kwok Hock Nien.
Dia punya kekayaan dia mencecah 11.5 bilion US dollar. Kalau pindah duit kita kurang lebih 37-38 bilion. Bilion ni banyak mana tuan-tuan? Orang duk sibuk sekarang bilion, 2 bilion macam. Bilion ni banyak mana sebenarnya? Tuan-tuan tahu tak bilion ni banyak? 1 bilion 1,000 juta. 2 bilion 2,000 juta. Robert Kwok dia ada 37,000 juta. Punya banyak. Orang kaji 1 bilion ni sedang mana banyak? Gini mudah. Pergi bank ambil duit RM1. RM1 setiap saat. Untuk kumpul 1 bilion, proses RM1 per saat memakan masa 33 tahun. Nak dapat 1 bilion. Duduk saja buat perabot kursi meja. Kepala serabut duduk saja, tak ada kerja. RM1 33 tahun. Nak boleh 1 bilion. 1 juta RM1 per saat memakan masa 30 hari. Robert Kwok dia ada 37,000 bilion. Sebab apa? Dulu dia ni bekas Raja Gula Malaysia. Sekarang dia pengurusi Kwok Group and Carry Group, Jernih Asia, Pelangi, FMMB, PBB, All, PAM, macam-macam. Kaya, jutawan. Bukan jutawan, bilioner. Robert Kwok, orang Johor. Isteri dia orang Pulau Pinang. Tak duduk Malaysia, duduk Hong Kong. Shangri-La Hotel dia. Nombor 2 terkaya di Malaysia, namanya Tan Sri T Patrananam Ananda Krishnan. Bukan nama Melayu, nama India. Apa sebab dia kaya? Ini founder usaha tegas Sdn Bhd. Bahasa mudahnya, Astro dia punya. Astro dia punya. Kita rumah baru ada piring Astro. Astro tu dia punya. Alhamdulillah dia punya. Maxis dia punya. Telefon Maxis, line Maxis. Maxis dia punya. TGV, Tanjung Golden Village. Kekayaannya mencecah 37 bilion. Kalau USD 11 bilion lah kurang lebih. Nombor 3 terkaya di Malaysia, namanya Tan Sri Lim Kok Teh. Apa sebab dia kaya? Genting punya tauke. Genting Group, Star Cruises. Kekayaannya 21 bilion duit Malaysia. Tapi dia kaya bukan sebab dia, bapak dia kaya. Tan Sri Lim Goh Tong, mendiang dulu kaya. Anak dia lah pula ganti harta bapak dia. Nombor keempat terkaya di Malaysia, namanya Tan Sri Kwek Leng Chan. Kwek Leng Chan ni sebab apa dia kaya? Dia ni tokeh Hong Leong Bank. Tok Bank Hong Leong. Kaya 20.96 bilion. Nombor 5 terkaya di Malaysia, namanya Tan Sri Dr. Teh Hong Piao. Siapa dia ni? Tokeh Public Bank, CEO Public Bank. Kaya, memang sangat kaya. Tuan-tuan, daripada nombor 1 sampai nombor 5, 5 ni tak pernah pergi Mekah, tak pernah sembahyang Jumaat, tak pernah bayar zakat. Apa masalahnya? Masalah mana orang Islam? Mana orang Islam? Orang Islam ramai, tapi kekayaan bukan hak kita. Ini bukan cerita perkauman, cerita sikap bekerja. Orang lain boleh berjaya. Nombor 6 paling kaya Malaysia, Tan Sri Lee Shin Cheng. Lee Shin Cheng ini tokek IOI Corporation, kelapa sawit, macam property, macam-macam. Nombor 7 barulah ada seorang, Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Itu pun Al-Bukhari, Habaib Hadramaut, orang Arab. Syed harap Melayu macam kita, hak jati, Melayu jati, harap semangat kerja tak. Hujung Arab ada seorang. Bolehlah dia buat yayasan Al-Bukhari, bantu sedikit banyak orang-orang Islam, buat masjid sana sini. Ke-8 terkaya di Malaysia, Tan Sri Yoh Tiong Lai YTL Corporation. Seluruh Bukit Bintang tu hak dia. Hak ke-9 terkaya di Malaysia, Tan Sri Tiong Hiu King, Tokek Balok pada Sarawak. Ke-10 kaya di Malaysia, Tan Sri Vincent Tan, Berjaya, 7-Eleven, apa semua hak dia belaka. Orang Melayu ada lah, hak 11, 12, 16, 17 ada, bla 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 ramai. 1 sampai 10 tak ada. Sebab itu peristiwa hijrah, ulama sebut Nabi nak didik kita ni, selain pada bina masjid, bina perpaduan, bina kesatuan sesama umat Islam, bina kekuatan antara kita dengan bukan Islam, termasuk juga membina ekonomi. Dalilnya peristiwa yang sangat terkenal, bagaimana Nabi melatih para sahabat hak kaki menega
Antaranya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Auf ini terkenal peristiwa hijrah. Dia boleh kuasai ekonomi Yahudi. Dia daripada Mekah selai pinggang, tak ada bawa harta sekeping pun tak ada. Sampai di Madinah, Nabi saudarakan dia dengan Sa'ad Al-Ansari. Orang Madinah juga kaki bisnes. Gaul dia berdua. Terkenal dialog mereka berdua. Wahai saudaraku dari Mekah, selamat datang ke Madinah. Jangan takut lapar di sini. Saya ada 4 ekor kambing. Silakan awak ambil 2, saya ambil 2. Kata Abdul Rahman, saya tak nak awak punya kambing. Saudaraku dari Mekah, jangan takut melarat di sini. Saya ada 4 buah rumah. Sila ambil 2, saya ambil 2. Oh, aku tak nak rumahmu. Saudaraku dari Mekah, jangan takut kesunyian di sini. Aku ada 4 orang isteri. Mu pilih mana nak. Aku ceraikan, habis dah mu kahwin janda aku. Oh, kata Rahman, aku tak nak isterimu. Wahai Abdul Rahman, apa kehendak beritahu? Nabi amanah saya jaga awak ni. Kata Abdul Rahman gini, saya nak pinjam duit RM50. Nak buat apa pinjam RM50? Saya bagi sedekah je. Tak, jangan bagi sedekah, saya nak pinjam. Nak buat apa RM50? Saya nak buat modal berniaga. Kata Sa'ad beginilah, setakat RM50 saya bagi sedekah sajalah. Ini percakapan Abdul Rahman. Apa kata dia? Cis, wahai Sa'ad, pantang keturunan saya ambil sedekah. Kalau saya kata pinjam, saya pinjam. Nanti saya pulang. Buat apa gini? Saya nak bagi ni. Jangan. Saya ni kata dia keturunan Tok Perai. Keturunan Tok Perai. Tok Perai ni bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, enterprise. Saya orang nega. Toki saya Tok Perai. Ayah saya Tok Perai. Saya Tok Perai, enterprise. Saya nega, keturunan saya nega. Cuma saya mari Mekah ni, harta tinggal habis. Tak awak nampak miskin. Saya orang nega. Bagi RM50. Saat ni pun orang nega kau. Okay, tak apa, ambil. Ada masa rezeki bayar balik. Apa dia buat tuan-tuan? Ni cerita dicatatkan oleh Mas'udi dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun ni. Kalau ada kitab balik rumah, buka muka surat 219. Abdul Rahman bin Auf, dia dapat RM50. Dia pergi ke pasar Yahudi, dia beli unta seekor. Unta tu harga RM50. Dia dapat unta RM50. Dia pergi sebuah pasar hak lain. Di Madinah banyak pasar, tapi semua orang Yahudi belaka. Dia bawa ke pasar selagi, dia jual unta tu RM50 juga. Tuan-tuan hak nega tak? Beli 50, jual 50. Mana profit margin? Untung kat mana? Jawapannya mana ada untung? Rugi boh. Beli 50, jual 50, rugi. Kalau nega cara kampung, molek dah tu ustaz. Balik modal, break even. Balik modal perugi. Sebab kita beli 50, walaupun kita jual 50, kita rugi sebab kos. Kita beli unta, kita jual, nak bawa ke pasar selagi perjalanan kita. Kalau sekarang ada tolnya, kalau bawa driver nak minum air lagi, duit minyak kita. Lepas tu orang hak prospek nak beli barang kita tu nak kena bela dulu. Bakal pembeli tu, kalau minat karaoke, dia nak karaoke, nak main golf, nak urut kaki, banyak benda ni kita kena bela ke dia tu. Tapi macam mana Abdul Rahman bin Auf boleh buktikan beli 50, jual 50 masih boleh kaya? Ni Nabi sendiri mengaku. Nabi kata, Abdul Rahman, mu ni kalau lagi tengah padang pasir, mu angkat satu batu, bawah batu ada emas. Dia pandai buat duit. Abdul Rahman ni otak nega. Macam mana dia boleh buat? Tuan-tuan hak kaki nega pun boleh nampak petua dia. Dia beli unta harga RM50. Unta tu dia beli siap ada tali. Unta dengan tali. Dia heret tali. Dia jual unta, tali dia taruh, dia simpan. Dia buat begitu. Dia beli unta, dia jual tali, dia ambil. 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 Sehingga dalam riwayat menyebut di Madinah ketika itu semua unta tak ada tali belaka. Unta kalau tak ada tali tak guna. Sebab nak tambat unta, nak parking unta semua pakai tali. Abdul Rahman dia taruh tali unta di rumah dia penuh. Mana dia layak daftar company. Abdul Rahman bin Auf, Sadaga Tali Unta Enterprise. Hak ni cerdik nega. Penuh tali. Teori ekonomi daripada dulu sampai kiamat lah ya. Barang tak ada, permintaan tinggi. Apa jadi pada harga? Tinggi ya. Orang sanggup tawar harga terbaik untuk dapatkan benda. Benda tak ada. Abdul Rahman, dia kontrol market. Orang lain tak ada. Bermula daripada hanya menjual tali unta saja,
dia menjadi toke jutawan paling kaya di Madinah ketika itu. Dia boleh beli habis supermarket Yahudi. Hak ni cara Abdul Rahman bin Auf. Bangunan Yahudi, rumah kedai habis dia beli belaka dengan tali. Sebab unta kalau tak ada tali memang tak guna. Dia unta ni, kita nak parking unta dua cara. Satu, bila parking, leher dia kita ikat pada pokok, pada batu-batu, pada kayu supaya dia tak lari. Satu lagi cara, kalau nak tidur kau unta bila dia tidur, dia duduk macam orang duduk antara dua sujud. Jadi lutut dia tu kita lock, kunci. Pakai apa? Pakai igal. Sebab itu igal ini yang orang Arab pakai atas kepala tu, fungsi sebenarnya kunci lutut unta. Kita je orang Melayu boleh tengok orang taruh atas kepala, salam cium tangan lalu, Tok Syekh Habibi. Syekh apa kembali unta je tu? Sebab dia naik unta, dia tak ada nak taruh di mana kunci tu, bukan ada dashboard. Jadi cara letak atas kepala. Sebab itu Imam Mekah tak pakai igal. Sebab igal ni mana dia toke unta lah. Toke unta. Nak pakai lah, tak ada masalah. Nak cerita sejarah. Bermula dari situ Abdul Rahman bin Auf jadi jutawan. Dan dia dapat kuasai ekonomi Madinah sedikit. Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan kekayaan yang ada pada dia, Nabi sampai sebut, siapa nak wakafkan pergi telaga, dia dapat begini. Sebab sumber air saluran paip pun dikontrol oleh orang Yahudi. Tapi mana ada ekonomi dia buat. Akhirnya kita tak bergantung lagi pada orang Yahudi ketika itu. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, jom kita bertanya pada diri kita, bagaimana bab ekonomi ni pula. Bab ekonomi ni. Sebab itu kalau kita nak cerita panjang, masa kita tak mengizinkan. Bagi tuan-tuan yang berminat boleh cari kitab karangan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dia ada karang satu kitab Al-Ibar wal Diwan al-Mubtada' wal Khabar fi Tarikh al-Arab wal Ajam wal Barbar. Buku ini begitu bagus, orang banyak buat kajian buku ni, master PhD kaji buku dia. Dia ada 7 jilid. Jilid yang pertama namanya Al-Muqaddimah. Itu nama kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Tu sebenarnya Muqaddimah tu baru intro dia baru. Intro dia kat 500 muka. Muqaddimah punya banyak ilmu Ibn Khaldun. Intro dia saja banyak dah ilmu. Dia cerita dalam tu ada satu petikan daripada Al-Mas'udi. Mas'udi ni ulama sejarah Islam yang terkenal. Dia ada senaraikan kekayaan para sahabat yang dijana ekonomi selepas daripada hijrah. Osman bin Affan lepas hijrah berapa? Talhah berapa? Zubair bin Awam berapa? Kalau Abdul Rahman bin Auf, dia cerita kandang saja. Abdul Rahman bin Auf, kandang dia saja ada 1000 ekor kuda. Dia juga ada 1000 ekor unta, 10,000 ekor kambing. 1/4 daripada harta dia selepas dia mati 84,000 dinar. Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu Abdul Rahman bin Auf ni, dia punya banyaknya harta. Ketika dia punya konvoi lalu di Madinah, bergegar Madinah, sampai Aisyah ingat gempa bumi. Punya banyaknya harta dia, luar biasa. Tapi sekali lagi balik kepada kita orang Islam, orang Melayu khususnya, macam mana? Adakah kita ambil iktibar daripada kisah hijrah ini? Orang Melayu agak masalah bangsa kita ni payah nega tuan, payah tu nega. Orang kita ni bangsa makan gaji dengan jadi pemimpin, no. Nega payah. Nega ada tapi bukan dalam, tak boleh challenge kawan-kawan kita orang Cina. Orang Cina nega tuan-tuan main 3-4 generasi. Kita tak. Kita nega ni barangkali kita nega, anak kita esok tak. Anak kita tak terus ke apa perniagaan kita. Kita hantar anak kita ngaji universiti jauh-jauh, balik dia kerja DO, kerja apa, dia tak nega super kita. Akhirnya perniagaan kita habis begitu. Ataupun kita sekarang ni, ayah kita dulu nega, kita sekarang ni makan gaji. Payah nak cari toki, ayah, anak nega benda sama tak. Cina benda ni biasa. Toki dia, kedai dia, kampung Cina tu dia, sekarang ni cucu dia pula. Generasinya di bangsa ni lagi. Dia kau orang buat analogi, Cina, Melayu, orang putih, perangai beza-beza. Orang putih kalau duduk seorang, benda dia buat. Mak Saleh kalau duduk seorang, dia membaca. Kalau dia berdua, dia mengembara. Dia kayuh basikal daripada Kuantan sampai Johor Bahru. Padahal bah ada tak, dia kayuh basikal. Tapi orang putih asal bertiga benda dia buat. Orang putih kalau dia bertiga, dia jajah negara orang. Ni perangai Mak Saleh. Cuma hak terbaru, baru-baru ni perangai terbaru orang putih, asal dia bertiga, dia panjat gunung ambil gambar telanjang. Hak tu baru sekali. Hobi masa lapang terbaru Mak Saleh.
Pak Saleh pelik-pelik dia. Cina lain. Cina kalau seorang dia kipas. Sebab itu Cina cepat panas badan dia. Tuan-tuan kalau panggil Ustaz Dr. Ridwanti Yuniza ceramah, ais botol tak cukup, 6 botol. Sambil ceramah dia minum go. Dia nak jadi orang Melayu. Go. Ni lah merempik. Go. Mengisap dadah banyak. Go minum air. Penceramah Melayu sebotol tak usik lagi. Dia orang Cina dia kuat minum air. Tengok anak Cina pergi sekolah air besar mana botol dia. Cina kalau seorang dia tengok Cina toke-toke pergi bank pakai seluar pendek je. Pakai seluar pendek t-shirt pagoda. Tapi masuk duit 15,000. Orang kita gak pakai bus jaket. Ingat nak pergi mana? Ambil brim. La ilaha illallah. Ambil brim pakai bus jaket. Agak-agak kalau YB. Ni di Kuantan sini dah. Sini pakai t-shirt je. Cina asal dua dia berjudi. Judi tak salah bagi dia. Sebab judi ni bagi dia seronok. Hidup tanpa judi tak semangat. Kalau main golf tak ada judi, dia kata tak semangat. Kalau selubang RM10, jadi semangat main badminton, siapa kalah kena bayar shuttlecock, bulu tangkis kena bayar sewa dewan. Jadi semangat nak menang. Kita tak boleh pegang itu. Tapi Cina asal 3 benda dia buat. Dia menega. Dia duduk kampung Melayu, dia tengok 2-3 orang, dia nega. Dia bangsa menega, darah daging. Orang kita tak. Orang kita kalau seorang benda dia buat. Orang kita asal seorang tidur. Seorang tidur. Asal berdua ngumpat, ngata korang. Ada benda tak kena. Asal 3 ngeteh, teh tarik. Dia tak boleh ramai. Asal ramai kenduri. Kita lepas ceramah ni apa agenda paling utama? Minum air. Tak ada benda lain atas muka bumi. Ngeteh. Ai lama ustaz ni minum air. Lama pula ni. Ai punya, lama pula ceramah ni. Nak habis dah ni sebenarnya. Agenda utama kita minum air. Sebab itu ceramah agama di masjid tak ada makan, orang tak mari. Sebab itu musim maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi. Masjid buat maulud tak ada kenduri, orang tak mari. Kenduri kenara. Sebenarnya buat kenduri ni walau kambing seekor boleh dah. Tapi buat apa kita kena ada nasi, ada lauk, kos tinggi. Sebenarnya buat kenduri bagi kek sepotong air kotak boleh dah, sah kenduri. Tapi apa reaksi masyarakat? Pengantin tu nanti dia akan jadi sangat terkenal sampai bila-bila. Awak anak siapa? Anak sekali. Oh, buah awak dulu kahwin kedekuk sungguh. Bagi buah hepa sebutir. Ngai tokimu kedekuk sungguh. Terkenal kedekuknya esok. Baju payah kita. Buah bab-bab gini kita payah. Tapi itulah masalah satu lagi orang kita. Sebab daripada kecil lagi kita digambarkan asal kaya jahat. Ni masalah pula. Bila tanya, ngapa tak nak nega sungguh-sungguh? Buat goreng pisang cheese ni buat betul-betul sampai jadi franchise pergi Amerika. Cukuplah apa ada, esok kaya, esok lupa diri pula. Ni masalah. Sebab mungkin ada penceramah-penceramah duk mengajar kita jangan kaya, esok masuk syurga merangkak. Jadi orang kita takut nak kuasai ekonomi. Campur dengan pengaruh filem. Tuan-tuan perasan tak? Kalau filem-filem Melayu ni asal watak orang kaya jahat. Asal orang kaya jahat. Anak orang kaya jahat. Orang miskin baik. Orang miskin hebat. Orang miskin itu disokong. Orang jahat, orang kaya semua jahat. Tak payah cerita jauh, cerita P. Ramlee. P. Ramlee ni cerita dia bagus-bagus, tapi ada kok unsur dia tak betul. Bagai contoh, kalau tuan-tuan perasan P. Ramlee, kalau watak orang kaya tu bukan dia hak berlakon, semua jahat. Tapi kalau dia jadi orang kaya, jahat baik lah. Perasan atau tidak cerita P. Ramlee? Tahun 1955 dia berlakon cerita penarik beca. Dia jadi penarik beca, hero lah. Penarik beca hero, miskin. Tapi watak orang kaya Marzuki, lakonan Udo Omar, digambarkan sejahat-jahat. Kita pun membesar menengok penarik beca. Jahatlah orang kaya jahat. Tahun 1960 P. Ramlee arah satu filem namanya Antara Dua Darjat. Budak kampung main gitar tak ada kerja, bagus. Tapi watak orang kaya Tengku Mukri, Tengku Karim dengan Tengku Hasan.
lakonan Kuswadinata, Eskadarisman dengan Ahmad Nispu. Tiga-tiga jahat. Kita pun tengok antara dua dia jahat. Oh, Pak Tengku jahat belaka. Mentality. Dia tak tahu P. Ramlee masa tengah gaduh dengan Kesultanan Perak. Tu jadi banyak watak Tengku dia marah. Watak-watak Sultan Nizam dalam Nujum 4 Belalang. Dia nak kena ke Perak belaka. Tahun 61 dia buat satu filem namanya Alibaba Bujang Lapuk. Hak malah kerja hero. Tangan bunyi krek keng 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 keng. Hero. Tapi Kasim Baba hak rajin kerja, kaya, jahat. Tamak. Adik dia nak pinjam marah. Kita pun letak dalam pemikiran kaya, jahat. Tahun 61 juga bulan Julai P. Ramlee arah satu lagi filem namanya Seniman Bujang Lapuk. Wataknya anak orang kaya, Sarip Dol, Samsing kampung dusun. Anak orang kampung, orang kaya jahat, pukul orang. Masalah sungguh. Tahun 1962 P. Ramlee arah satu filem namanya Ibu Mertuaku. Main muzik, kerja tak tentu arah, ngorak anak orang, bagus. Mak dia lakonan mak dara, watak Nyonya Mansur, jahat. Padahal dia nak jadikan anak dia tu dapat jodoh terbaik, nak kahwinkan dengan doktor. Bukan orang jahat, doktor. Belajar bagus, kerja bagus. Dok sibuk sangat dengan Kasim Selamat. Akhirnya hidup dia merana. Allah hukum balas. Awak lawan mak ayah, buta mata akhir. Tapi dok orang anggap hero. Tak tahu duk bawah rumah tu. Dahaka mak ayah. Tapi hero kan. Tahun 62 dengan 63 P. Ramlee buat dua lagi filem. Pertama sekali Labu Labi. Kemudian 63 cerita Nasib Labu Labi. Dalam Labu Labi ada watak orang kaya jahat juga. Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. Teruklah nama Haji Bakhir bin Lebay Kedekut. Lakonan Udu Omar. Kerja orang gaji bagus. Tahun 64 filem terakhir P. Ramlee di Singapura, dia arah filem Tiga Abdul. Cerita orang kaya jahat juga. Sadik Segaraga, saudagar barang-barang porba. Dia ada 3 orang anak, Hamidah, Kasidah, Jalan dah. Kahwinkan dengan anak-anak Ismail Ulam Raja. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahab. Sadik Segaraga menipu, buat satu surat dokumen dengan Kasim Pantelon, lawyer, penasihat 20%. Buat perjanjian. Nasib baik arwah Ismail Ulam Raja ada buat wasiat dengan syarikat lawyer nama Sulaiman Akhlaqan. Segala harta dia. Tapi P. Ramlee ni pelik Masa tu Rusia tak berpecah lagi, tapi dia boleh buat negara-negara tu tak. Turkmenistan, Pakistan, Gostan, Setan pun Ismail ada harta. Masa tu belum pecah lagi Rusia. Sekarang jadi sungguh Turkmenistan, Tajikistan semua. Lepas tu anak dia pula Abdul Wahab. Orang sekarang duk fikir siang malam, di Malaysia siapa mengasah Wahabi pertama sekali? Siapa bawa Wahabi Malaysia? Jawapannya P. Ramlee. Dia Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab. 3 Wahabi ada. Dia kenal Wahabi di Malaysia. Tahun 1968 dia buat filem di Kuala Lumpur namanya Ahmad Alba. Ada juga watak orang kaya jahat, lakonan A.R. Tompel, Mashhud Al-Buaya. Jahatlah, hari jadi paksa orang bagi hadiah ke dia. Akhirnya P. Ramlee dengan Saloma datang. Saloma bawa kari dengan kopi, tak ada gula, tak ada garam. Marah dia. P. Ramlee bawa gula garam macam-macam. Tapi kita akan jadi terpengaruh. Kaya jahat. Jadikan momentum Ma'al Hijrah ni kita tukarlah pemikiran bahawa menjadi kaya itu tidak jahat, bahkan kita nak mengangkat martabat ekonomi orang Islam. Banyak nak cerita tapi tuan-tuan semua lapar perut dah belaka. Kita berhenti setakat ni dululah. Ada rezeki lain kali kita bertemu dan bersembang lagi. Perkara-perkara yang boleh beri manfaat pada kita untuk mendekat diri dengan agama. Kita tutup majlis ini dengan doa. Moga-moga Allah rahmati kehidupan kita dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin.
Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.